bahasa tasawuf ikhwan lah, saudara. Zaman sekarang dah tak panggil ikhwan, dia panggil ahbab. Sebab nama ikhwan tu dah ada yang digunakan lain pula. Fahamlah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam slot Sembang Santai, dan kali ini masih lagi bersama dengan Ustaz Ahmad Farhan. Cuma kali ini kita akan membincangkan topik berkenaan dengan tasawuf dan tarikat. Satu tajuk yang mana mungkin perlulah kita bahas. Cuma kali ini kita buat style borak dan sembang lah. Moga-moga dengan apa yang kita sembangkan ni dapatlah menjelaskan sedikit sebanyak tentang apa tu tasawuf yang sebenar, apa tu tarikat, betul ke tarikat ni, sejauh mana kebenaran dia. Jadi insyaAllah bersama kita dengan Ustaz Ahmad Farhan akan berkongsikan tentang topik kita pada kali ini. Jadi Ustaz, untuk yang pertama, boleh tak Ustaz bagi tahu tasawuf ni apa sebenarnya? Apa sebenarnya tasawuf yang sebenar, yang hakiki, yang betul lah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Tasawuf ni satu ilmu ataupun kita kata panduan daripada Nabi SAW untuk bersihkan diri, pertama, kenal Allah SWT, dan sampai kepada Allah SWT. Allah maksudul kul. Allah maksudul kul. Allah itu adalah maksud ataupun tempat yang dituju semata-mata. Ataupun tujuan semuanya, semua orang. Itu Allah maksudul kul. Itu tasawuf. Dia ada banyak nama kan. Tadi tazkiyah. Tazkiyah. Ada panggil zuhud. Dia orang kata sejak nama tu pun datang lambat, tasawuf tu kan. Tasawuf. Dan tasawuf ni diambil daripada hadis Nabi SAW. Ma'ruf lah. Kata hadis Jibril orang kata. Hadis Jibril. Hadis Jibril tu. Hadis Jibril yang mana kita tahu bila malaikat Jibril datang menyerupai seorang sahabat. Menyerupai manusia. Tapi kalau kita baca perawi kata dekat rupa orang tu macam seorang sahabat tu nama Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ni handsome lah orang ni. Segak. Bila setiap kali malaikat turun, kalau tak rupa dia, rupa orang lain macam tu lah. Jadi bila datang, ditanyakan kepada Nabi, lepas tu dia yang jawab. Dia yang kata sadaq. Kau benar. Dia tanya Nabi, apa itu iman? Apa itu Islam? Lepas tu apa itu iman? Lepas tu apa itu ihsan? Ihsan tu lah tasawuf. Jadi ilmu ni dia tak adalah menceritakan tentang hukum hakam ibadat. Sebab hukum hakam ibadat itu fiqah. Tak cerita juga tentang sifat Allah SWT, sebab sifat Allah SWT tu ilmu akidah. Tapi dia cerita tentang bagaimana nak memaknai nama-nama dengan sifat-sifat Allah SWT tu. Maksudnya kita nak mendalami lah. Kalau kenatan dengan tasawuf, dengan akidah, kenal Tuhan kan, dengan akidah sifat Allah. Nak kenal sifat Allah tu dengan akidah. Nak memaknai sifat Allah tu, nak betul-betul tahu, nak betul-betul rasa kebesaran Allah SWT tu dengan tasawuf. Ibadat, nak belajar ibadat, nak tahu hukum hakam, kita pergi kat fiqah. Tapi untuk memaknai ibadat tu, untuk lebih khusyuk, kita pergi tasawuf. Kiranya macam tasawuf ni, apa yang sebut tadi lah, membersihkan itu macam ibaratnya kita menyucikan balik jiwa-jiwa supaya Allah macam senang kata ianya ilmu rohani. Macam kata makanan rohani supaya untuk macam solat kita boleh khusyuk, buat amalan kita ikhlas. Bila kita tengok satu benda, kita ingat Allah, mengagungkan Allah, bukan ingat benda, ingat orang lain. Tengok nampak tiang, nampak kekasih akan datang. Tak tahu nampak itu Hakim nampak. Nampak Bashir nampak lain. Nampak Bruce Lee. Jadi macam itulah dia nak betulkan kita punya cara pandang dan sebagainya. Itu yang dikatakan dalam Tariq Ilallah oleh Syahli Jum'ah. Dia bukannya ilmu akidah dan bukannya ilmu fiqah, tapi ilmu tasawuf ni dia ada
macam kesinambungan ataupun keperkaitan. Dia cara untuk kita nak orang kata mencantikkan di antara dua ni. Nak cantikkan antara dua ni untuk sebati dalam diri kita. Macam tu. Faham. Tadi masa apa? Okay lah. Berapa minit dah? Tak apa. Itu bonus. Bonus. Okay, jadi kita tengok, kita faham sikit lah tentang kata tasawuf ni bukanlah satu kata ilmu yang tak faham hukum, nak faham hukum. Tapi dia satu ilmu untuk membersihkan balik jiwa-jiwa kita. Macam mana kita nak perbaiki diri kita dari segi akhlak dan sebagainya lah kan. Dari segi penghayatan kita terhadap ibadah dan sebagainya. Jadi itu tasawuf. Jadi apa pula peranan tasawuf dalam masyarakat? So, tasawuf ni fungsi dalam masyarakat selain pada individu kita faham lah dia untuk menyucikan diri masing-masing. Tapi peranan tasawuf ni dalam membentuk masyarakat. Peranan tasawuf dalam bentuk masyarakat ni, dia bila dia dah tu dengan individu, dia akan bagi orang panggil apa? Kesan pula dekat masyarakat. Contohlah, dia kata antara sudut pandang tasawuf, kita menganggap semua ni wali ataupun semua orang ni ada kemungkinan mereka semua ni adalah wali Allah. Itu yang pertama. Ataupun semua makhluk ni tak boleh dilukai sebab makhluk Tuhan. Itu kan untuk masyarakat kita akan jadikan masyarakat tu lebih harmoni. Ada hormat menghormati. Ya, betul. Kalau kita tengok sejarah tasawuf ni bermula memang daripada zaman Nabi ni dah ada. Tapi kita masuk sikit lah. Tarikat. Tarikat tu beberapa sahabat je yang bertarikat. Jadi Nabi nampak di antara dua sahabat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali ni yang bertasawuf dengan bertarikat. Ada orang bertasawuf tanpa bertarikat, boleh, tak ada masalah. Macam contoh Riyadhus Salihin, antara buku-buku yang tasawuf lah. Tasawuf Imam Nawawi, mungkin saya silap, kalau ada asatidzah yang tengok boleh tegur saya. Tapi setakat yang saya tengok, saya kaji, saya dengar daripada masyayikh, tasawuf Imam Nawawi antaranya pada Riyadhus Salihin. Saya setuju juga sebenarnya. Salihin, Azkar. Azkar kita boleh kata macam tarikat lah. Tarikat sih. Pada zikir lah. Zikir apa semua. Jadi apa beza tasawuf dengan tarikat? Mungkin soalan tu akan ada. Apa beza tasawuf dengan tarikat? Tarikat ni macam kita panggil jadual ataupun macam madrasah sekolah. Sekolah kalau nak belajar selain daripada sekolah kita boleh belajar. Betul. Tapi bila masuk sekolah tu lebih tersusun. Tarikat tu pun dia lebih ada bimbingan khas. Dia dipantau. Jadi ibaratnya macam kita memang nak bertasawuf. Cuma kadang apa yang saya nampak lah pada tarikat ni, katakanlah kita masuk tarikat ni, kita akan lebih beri perhatian pada macam mana kita bertasawuf tu. Betul. Kita takut kadang kita seronok nak bertasawuf tapi tuk takut tersalah masuk. Jadi bila ada tarikat ni, dia akan membimbing kita lah. Dia akan step by step guide, bagi guidance kan. Dari si pasal faham dah tentang tarikat tu. Jadi tasawuf tak ada syekh dan murid. Dalam tarikat ada. Macam sekolah lah. Sekolah ada guru dan murid. Tapi kalau belajar boleh ke? Adalah benda yang kita boleh belajar sendiri. Macam ilmu kamera kan kita boleh cari kan YouTube juga. Tapi ada benda yang kita perlukan guru lah. Supaya orang boleh tahu, boleh tegur kita. Ni salah. Cara pengamalan tak kena ke apa kan? Tak kena dan sebagainya. Jadi kalau untuk orang tasawuf semua boleh tasawuf, dan kita kalau contohlah kita tak ada syekh, tak jumpa lagi syekh, belum diberikan taufik untuk beli ni syekh, kita banyakkan selawat. Banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Betul. Yalah, dan menganggap Nabi tu lah yang petunjuk kita kan. Petunjuk kita. Mursyid kita. Mursyid. Nama je mursyid. Nama je mursyid. Sama je, mursyid juga. Cina pun mursyid Cina. Tapi mursyid yang sebenar tu kat luar tu lah. Guru-guru kita kan, masyarakat kita. Jangan lupa follow lah, follow. Terima Ustaz. Okay, jadi kita dah faham sikit lah tentang peranan tasawuf dalam masyarakat. Pasal Ustaz pun tadi dia mention, tasawuf ni tak wajib pun nak bertarikat. Cuma kalau nak lebih sedap, nak lebih cantik, nak lebih tersusun, masuklah tarikat, ikut tarikat. Cuma fahamlah, ada tarikat yang betul-betul ada tarikat atas nama tarikat tapi dia bukanlah tarikat. Betul juga Ustaz. Okay. Jadi ada persoalan juga.
kenapa tarikat ni banyak? Ada banyak tarikat. Ada tarikat Okey. Naqsyabandi Khalidi, Naqsyabandi yang ni. Betul. Ada tarikat apa ni? Syazuli sebagainya kan. Macam mana boleh banyaknya terjadi kumpulan tarikat ni? Ada khilaf ke, perbalahan ke apa contoh kan? Ustaz boleh beritahu. Yang ni pun saya akan sebutkan apa yang saya baca daripada Tariq Ilallah. Lepas tu dengan Imam Qushairi sendiri. Risalah Imam Qushairi apa? Dan risalah ke siapa? Saya tak berapa ingat lah. Cumanya dalam tu dia sebutkan kenapa tarikat jadi banyak. Sedangkan nabinya satu. Tasawufnya satu. Tapi kenapa jadi tarikat banyak? Macam sekolah. Sekolah banyak. Guru macam masing-masing banyak metod. Banyak pembawakan lah. Pembawakan. Sama juga dengan apa tarikat. Kita bagi tarikat yang paling dekat lah dengan kita. Ada sahah dia kat sini. Masjid Saleh Ja'fari kan. Al-Imam Saleh Ja'fari ni, Sidi Saleh Ja'fari, dia tarikat dia apa? Ahmadiyah Ja'fariyah. Kalau tak salah saya dia jalur Syazuliyah juga rasanya. Cumanya macam mana boleh pecah daripada apa lain daripada guru dia. Sebab dia letak asas dia lain dengan guru dia. Jadi dia merasakan apa madhun Nabi, dia menjadikan madhun Nabi tu sebagai asas tarikat dia. Pujian-pujian kepada Nabi tu sebagai tarikat dia. Jadi dia punya asas dia ada, kalau Syekh Ahmad Idris tu rasanya bukan Ahmad Idris Al-Kabir. Ahmad Idris yang dekat dengan ni lah, dekat dengan kita jugalah. Syekh pada Syekh apa Saleh Ja'fari kan. Dia punya tu ada 3, tazkiyah, ilmu dengan apa tak. Satu lagi, lepas tu dia tambah madhun Nabi. Jadi bila dia dah bertarikat lama-lama apa dia pun dah jadi syekh apa semua, dia mampu, dia kata mampu untuk bimbing orang, dia letak, dia pun bimbing orang. Macam sekolah tahfiz ke apa kan, beza-beza pembawakan dia kan. Jadi nak kata sebenarnya asalnya lah tarikat, zikir-zikir yang diamalkan tarikat, pengambalan tarikat ni asalnya satu. Cuma cara susunan, cara tertib, mungkin bilangan. Antara salah satu sebab kenapa dia ni pun pecah pun apa boleh bercambah banyak ni kan. Sebab anak-anak murid dia lah. Anak-anak murid dia punya nature macam mana. Sebab apa yang saya pernah juga mendengar, apa yang saya difahamkan, bila kita nak bertasawuf atau bertarikat, kita takkan semestinya apa yang Syekh dah ajar zikir tu memang akan masuk kita. Kadang-kadang contoh macam Syekh ni, dia boleh masuk dengan zikir la ilaha illallah 1000 tak kena dengan hati. Tapi yang anak murid tak kena. Tiba anak murid dia boleh kena dengan selawat. Tak kena dengan hati biasa. Dia buat perbuatan lain. Tapi asas dia masih pada Quran dan Sunnah lah kita katanya. Betul. Jadi kalau kita tengok perubahan ataupun peredaran tarikat tu pun mana-mana pun lebih kurang je sebenarnya daripada zaman ke zaman. Bahkan zaman Nabi tu, Sayyidina Ali punya pembawakan lain dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi tarikat tu daripada dua ni. Ada yang tanya dulu kenapa dua ni yang dikhususkan. Mungkin dua ni boleh bawa orang jadi Nabi taklifkan ataupun Nabi sarankan dia ni untuk ni. Jadi ada tariqah masyikhah ataupun masyikhiyah atau kita panggil cara bertasawuf dengan adanya syekh dan murid. Ada pada Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Ali tak bawa macam tu. Dia bawa macam halaqah gitu. Halaqah gitu je lah. Kita panggil bahasa tasawuf ikhwan lah. Kita panggil saudara. Zaman sekarang dah tak panggil ikhwan, dia panggil ahbab. Sebab nama ikhwan tu dah ada yang digunakan lain pula. Faham lah. Dah ni lah. Cuma ada soalan teman-teman, soalan macam mana boleh ada terjadinya wujud ada tarikat tapi dia menyeleweng? Itu bukanlah kata biasa tu macam kita kata alah biasa je macam tu tak. Tapi maksudnya manusia kan, manusia ada tahap dia menyeleweng. Kita tak tahu orang tu sekarang dia okey, bila dah 40 tahun nanti dia jadi pelik dan sebagainya. Dia antara sebab dia dah tak pegang dengan apa yang diajarkan syekh dia. Itu satu. Ataupun dalam dia bertarikat tu dia ada pengamalan atau amalan-amalan dia yang buruk yang dia masih lakukan. Contohnya dia ada addiction ke apa-apa. Ataupun contoh dia berniaga nipu orang gila. Nipu orang ataupun pun tak orang cakap
ada setengah tu yang ada macam addiction apa lah, pornografi ke apa kan, sampai macam tu. Lepas tu bila dia tak layak jadi syekh, jadi diangkat diri dia pula. syekh. Belum tiba masa tiba dia dah ni. Apa man ta'ajjala qabla awani uqiba bi hirmani, macam tu. Jadi sebab siapa yang cepat tergesa-gesa sebelum sampainya waktu dia, dia akan dihukum ataupun dia apa namanya, uqiba akan menerima akibat. Dibalas menerima akibat dengan terlarang daripada benda yang dia nak tu lah. Jadi itulah antara sebab tarikat, kenapa ada yang tarikat menerima macam tu. Dan jangan cakap tarikat, agama pun ada orang salah guna kan. Ada orang salah guna nama agama. Betul. Tarikat pun apatah lagi. Hanya sama juga macam mazhab. Kan? Dia dah W tapi dia kata dia mazhab Syafi'i. Ataupun dia salah guna mazhab, dia kata betul ke tuan-tuan ni mazhab Syafi'i? Tuan-tuan pergi beli barang, tuan-tuan ada akad tak dalam mazhab Syafi'i? Salah, padahal itu kan dia terbaik mu'attah ke apa kan. Betul, ada perbahasan yang lain. Dia salah guna kan. Itu antara penyelewengan yang jadilah selain daripada tarikat. Tarikat pun ada penyelewengan tersendiri. Kiranya bukan tarikat saja. Benda-benda ni pun ada penyelewengan. Ya, betul. Cuma kita sendiri dah kena pandai nak tahu cari mana yang okey ke tak tu kan. Jadi sebagai penutup lah Ustaz, sebelum kita habis kita punya sembang santai kita ni, apa kesimpulan Ustaz tentang tasawuf dan tarikat ni? Okey, tasawuf kita perlu tasawuf. Jadi kita mula dengan merenung diri sendiri, kita muhasabah dirilah kiranya. Muhasabah diri sendiri, dan mula berselawat banyak ke atas Nabi SAW, baca yang penting kita orang Melayu kita kata kena ada hati dengan perut lah. Banyak fikir, dah banyak duduk orang kata menyendiri, fikirkan tentang apa yang kita buat dan sebagainya kan. Macam mana kita punya hubungan dengan Tuhan, bukan hanya hubungan dengan orang, bukan hanya hubungan dengan musyrik kan. Dengan Tuhan. Jadi kita mula dengan itulah antara kita punya konklusi kita kan macam tu tasawuf. Jadi bertarikat kita tengoklah, adakah kita dah bersedia, adakah kita akan orang kata tasawuf kita tak berapa nak padu, jadi kita perlu bertarikat. Jadi banyak-banyak ni lah orang kata banyak sebab lah. Itu kita tanya diri sendiri lah. Macam kita kata, dia soalan ni macam perlukah kita belajar, perlukah kita masuk sekolah? Belajar betul lah, belajar tu memang perlu. Belajar tu perlu. Sekolah tu mungkin ada pilihan lagi lah. Tapi beratnya kita masuk sekolah, betul? Betul, sebab lebih teratur. Sama juga macam tarikat. Faham. Tapi untuk, tak semua orang kata mampu kan bertarikat. Cukuplah dengan bertasawuf, dengan banyakkan baca buku-buku yang menyucikan hati kan. Dia bagi nasihat. Kata-kata hikmah daripada ulama. Ya, betul. Dalam masa yang sama ambil juga orang kata belajar juga fiqh dengan tauhid. Sebab benda tu melengkapilah, saling melengkapi. Sebab kalau tasawuf pun kalau ibadat tak sah pun macam tak function juga kan. Betul juga. Lepas tu tarikat ada yang tarikat yang fleksibel macam tarikat Ba'alawiyah. Ba'alawiyah ni banyak kat Malaysia ramai. Dia tak ada. Dia tarikat yang tak ada syekh, tak ada muqaddim, tak ada. Sebab kita bertarikat ataupun bertasawuf zaman sekarang ni banyak orang kata memudahkan. Banyak mudah. Kalau dulu tengok orang yang bertarikat ni teruk dia punya latihan dia. Ada saya bertukar-tukar cerita dengan ahbab tariqah Syazuliyah juga. Dari Syria. Okey. Puasa bercakap seminggu. Itu bercakap seminggu kan? Pagi, siang, petang, malam. Bila buat apa bahasa isyarat? Tulis. Puasa seminggu. Sebab apa? Sebab nak belajar latih jaga lisan. Latih jaga lisan. Sebab dia tanya saya, dah lepas belum puasa seminggu? Puasa bercakap seminggu. Saya kata, tak pernah ada lah tarikat yang saya masuk ni. Lepas tu saya pun check lah balik apa yang saya belajar. Kata, mabni ala sa'ah. Tengok pada apa orang kata dia asas tarikat
Syazila Siddiqiyah ni memudahkan. Dia memudahkan. Ada tarikat yang tu. Terlepas solat kena ulang balik zikir yang kita buat mula-mula. Ada yang macam tu. Mungkin lah saya rasa mungkin sebab kerana macam Syazila Siddiqiyah kat Mesir kan. Jadi dia nak meraihkan orang-orang Mesir sendiri supaya tak ada berat. Jadi nak tarik balik mungkin dia memudahkan lah kan. Betul. Sebab asalnya tarikat ni azimah. Bukan rukhsah. Sebab tu bercanggah dengan orang yang mengatakan dia tak perlu solat sebab apa dia bertarikat, tak salah. Sebab tarikat ni azimah. Patut kena lagi tambah lah. Dia tak apa, dia salah solat tu bukanlah sebab tarikat tu. Salah tu ialah sebab kita kata benda yang maktubah ataupun benda yang taklif kan. Kita tak boleh inilah. Tak boleh skip. Tak boleh tinggalkan. Tapi kita tinggalkan dengan alasan tarikat. Lagilah salah dua kali salah lah. Nampaklah penunggang situ. Penunggang. Ya Ustaz. Kuda. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang penerangan daripada Ustaz Amar sikit tentang tasawuf dan tarikat. Moga-mogalah apa yang Ustaz kita ataupun kita bincang, kita borakkan pada kali ini membuka sedikit mata dan fikiran bahawa tasawuf ni perlu pada setiap masyarakat dan tarikat ni bukanlah benda yang sesat, bukanlah benda yang menyeleweng. Cuma nak kata ada yang menyeleweng tapi bukan sebab kena tarikat, tapi sebab diri individu sendiri ataupun sebab tujuan asal yang lain. Benda-benda luar lah. Macam benda-benda lain juga. Nama agama Islam sendiri pun ada yang gunakan nama agama Islam untuk kepentingan diri. Jadi gantung pada diri masing-masing, adakah perlu bertarikat atau tak, tapi tasawuf tu mesti ada, penyucian jiwa tu mesti ada, zikir kepada Allah tu ada, selawat pada Nabi tu mesti ada. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz, jazakumullah khair. Terima kasih kerana sanggup sudi meluangkan masa kita mau borak sikit tentang tasawuf dan tarikat, nak bagi penerangan, nak bagi pencerahan bahawa benda ni bukanlah benda yang asing. Jadi sebagai akhir kata, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Mursyid Channel Pentas Bicara Melayu Mesir. Assalamualaikum.